like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Mama. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Ahli Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu. Dalam lindungan Allah SWT diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga yang nonton video saya yang sakit dengan segala penyakitnya dan apa yang dicita-citakan tercapai dikabulkan oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke guys, jadi sebagaimana kita tahu kalau hari raya di Indonesia itu sudah, ataupun di kampung saya ni sudah berakhir. Jadi cuma sampai ke hari raya ke-7. Jadi semuanya itu dah macam biasa, macam itulah. Cuma kalau kita berjumpa dengan kawan-kawan yang belum berjumpa dekat di belum berjumpa di hari raya kemarin, jadi kita berjumpa di mana pun, jadi kita minta maaf lahir batin, macam itulah. Jadi kalau di Malaysia itu berbeza guys, berbeza. Jadi masa hari raya di Malaysia itu adalah satu bulan yang saya tahulah dulu masa saya kerja di Malaysia selama 7 tahun. Jadi 7 kali saya hari raya dekat sana. Jadi maknanya 7 bulan lah, macam itulah. Okey, jadi kita ni ada video kita lihat apa saja di hari raya, perbezaan hari raya di Malaysia dan juga di Indonesia. Okey, let's go. Kita lanjut ke videonya guys. Jadi dekat sini tajuknya Lebaran di Indonesia dan juga Lebaran di Indonesia PS Raya di Malaysia. Mana lebih best? Okey, kita lanjut. Jadi tak kira lah mana-mana yang lebih best. Jadi kita ni adalah saling minta maaf-maafan macam itulah, sebab kita selamat hari raya untuk ke seluruh dunia macam tu lagi. Jadi kita cuma nak tahu macam mana bestnya ataupun suasananya dekat sana. Okey, let's go. Kita lanjut ke videonya. Satu hal yang menyatukan antara dua negara serumpun di ASEAN, iaitu Malaysia dan Indonesia, adalah Hari Raya Aidilfitri. Betul. Yang paling menyatukan Ini antara Indonesia dan Malaysia adalah kedua negara Hari Raya ini Aidilfitri, guys. mempunyai akar budaya yang sama, iaitu Islam. Betul. Namun, sudah pasti kemeriahan yang dirasakan tidaklah sama persis. Ini masa COVID ni. Melalui pengamatan beberapa warga negara Malaysia yang tinggal di Indonesia dan warga Indonesia yang merantau di Malaysia, Betul. ikut kami Jadi sajikan sama-sama kepada macam para penonton perbezaan Hari Raya Aidilfitri antara Malaysia dan Indonesia. Teruskan menonton. Yang pertama, Raya atau Lebaran. Kita mulakan dengan hal-hal yang paling ringan dahulu ya, iaitu dari segi panggilan itu sendiri. Rakyat Malaysia menyebut 1 Syawal sebagai Hari Raya. Ucapan klasik yang sering diucapkan ialah Selamat Hari Raya. Sementara di Indonesia pula, istilah yang masyhur adalah Lebaran. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran. Jadi Lebaran ini lo ngapain sih? Ataupun raya macam tu. Lebaran mau mana aja. Ya, kalau di Malaysia, Lebaran ini jarang menjadi kalimat ucapan. Ia hanya dipakai untuk ucapan rasmi atau bertulis semata-mata. Begitu juga ucapan Hari Raya bagi warga negara Indonesia. Yang kedua, lagu raya Malaysia lebih banyak. Lagu raya di Malaysia merupakan sebuah mantra atau lagu rasmi yang diulang-ulang setiap tahun, dan ia dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legenda Malaysia sejak di era almarhum P. Ramlee hinggalah di zaman Datuk Siti Nurhaliza. Ia menjadi lagu wajib yang menghiasi pagi raya dan sepanjang bulan Syawal. Biasanya lagu raya Malaysia bernada sedih dan mendayu-dayu yang membuatkan hati pilu mengenangkan masa lalu. Ini sedikit berbeza dengan lagu raya Indonesia. Boleh dikatakan tidak ada lagu tradisi raya di Indonesia. Yang ada pun adalah lagu baru oleh artis-artis terkemuka terkini. Itu pun tidaklah sebanyak seperti di Malaysia. Yang ketiga, takbir di Indonesia lebih bersemangat. Di Indonesia, lawan takbir semakin memuncak pada malam hari raya. Semua umat Islam, yang kecil atau besar, tua atau muda, akan mengelilingi bandar dengan menaiki bas, motosikal untuk melaungkan takbir menggunakan pembesar suara dan juga Okey, kejap ya guys. Jadi dekat sini kita tengok ya. Okey, kita ucap ulang ke sini.
kelilingi bandar dengan menaiki keliling riuh rendah menggunakan pembesar. Nah, okey, jadi kalau hari raya zaman dulu di Indonesia tu dia tak jauh lepas daripada ataupun lebih masuk ke syariat Islam guys, ataupun tidak keluar daripada syariat Islam. Okey. Jadi kalau hari raya dulu di Indonesia itu yang buat macam rombongan ataupun mengelilingi bandar, dia buat semacam bintang ataupun bulan sesuai dengan drama macam tu, sesuai dengan konsepnya. Tetapi dekat sini di zaman sekarang di Indonesia ni sangat teruk sekali guys. Dia buat patung setan lah, buat patung inilah, patung itulah macam tu, sampai kemarin tu kena petir. Okey, jadi yang kena petir tu kita nanti akan buat video. Yang buat petir tu nanti kita buat video ya guys, kita buat video reaction. Okey, kita lanjut. Kalau dulu di Indonesia tu lebih nuansanya, konsepnya tu masuk ke masa lebaran macam tu lah, dan juga takbirannya jadi masuklah dulu, meskipun dia jalan kaki dia pakai obor-obor. Sekarang tu dia patungnya tu dibuat tak keluar konsep daripada Ramadan macam tu lah. Okey, kita lanjut. Suara dan juga gendang, itulah yang disebut takbir keliling. Suasananya lebih melekat, riuh rendah bandar-bandar utama di Indonesia dan sedikit terganggu dengan bunyi bising ledakan bunga api. Dan yang menarik adalah kanak-kanak dan remaja bebas bertakbir raya di masjid bersama-sama dengan orang tua, yakni para imam, para bilal dan para siap masjid. Tidak ada halangan dan larangan dari orang tua, tidak seperti yang terjadi di Malaysia. Sementara itu di Malaysia, takbir raya dilakukan di masjid-masjid dan surau-surau, juga di TV oleh pemimpin-pemimpin kerajaan atau parti-parti politik tertentu. Ada juga kadang-kadang melibatkan orang awam, walaupun sebenarnya sudah kalah dibandingkan dengan kemeriahan takbir di Indonesia. Ini masa Covid dulu. Yang keempat, tiada bazar Ramadan di Indonesia. Bulan Ramadan menyaksikan peningkatan kegiatan perniagaan dan bisnes untuk menjana pendapatan rakyat terbawah. Para peniaga menyediakan juadah berbuka puasa dan juga sebagai sambutan di hari raya mendatang. Namun di Malaysia, ianya lebih meriah, lebih sistematis dan berfokus pada satu lokasi strategik. Ini yang disebut sebagai bazar Ramadan. Di setiap daerah dan bandar-bandar pasti ada sekurang-kurangnya satu bazar Ramadan. Ia adalah usaha sama antara kerajaan tempatan atau pemerintah kota dengan masyarakat peniaga di Malaysia. Kebanyakan bazar Ramadan adalah tempat menjual aneka juadah makanan untuk berbuka puasa, di samping barang-barang keperluan lain untuk Hari Raya Idul Fitri. Berbeza sekali di Indonesia, tidak ada bazar Ramadan, walaupun tidak dinafikan ramai pedagang kaki lima yang turun menjual barang-barang mereka. Ada juga yang menjaja di lokasi tertentu pada bulan Ramadan yang menjual seperti tempe, tahu goreng, kolak dan air minuman. Di Indonesia, perniagaan di bulan Ramadan kurang sistematik berbanding Malaysia dan terhad pada makanan tertentu sahaja. Yang kelima, Indonesia kurang sistematik itu sebab ni guys, dia tu tak berkumpul, tak ada bazar Ramadan macam tu lah. Jadi kalau di Indonesia tu dia orang tu meniaga macam masing-masing macam tu lah, tak ada perkumpulan dekat ataupun bazar Ramadan macam di Malaysia macam tu lah. Jadi kurang best macam tu lah. Okey, kita lanjut. Indonesia tidak melarang makan di siang hari. Di Malaysia menjadi sebuah kesalahan dan dosa besar jika makan secara terbuka sepanjang bulan Ramadan. Walau bagaimanapun di Indonesia yang tidak berpuasa dibolehkan makan di tempat umum terbuka. Kedai makan di Indonesia juga dibuka seperti biasa sepanjang bulan Ramadan. Cuma ditambah atau diletakkan langsir atau kain supaya yang makan di dalam tidak mengganggu penglihatan yang berpuasa di luar. Yang keenam, balik kampung atau mudik. Ada persamaan antara Malaysia dan Indonesia berkenaan tradisi pulang kampung. Bagi warga negara Malaysia, istilah balik kampung merupakan tradisi yang dibuat selang beberapa hari sebelum menjelang 1 Syawal Idul Fitri, dan ianya hanya berlangsung beberapa hari, paling lama pun 1 minggu sahaja. Namun berbeza di Indonesia, tradisi pulang kampung halaman ini dikenali sebagai mudik
dilakukan lebih awal. Bahkan ada yang mula mudik ke kampung ketika di awal Ramadan lagi. Dan suasana mudik di Indonesia membuatkan kedai-kedai di bandar-bandar besar seperti Jakarta, Surabaya dan Medan akan tutup selama Banyak sekurang-kurangnya kedai tutup. 2 hingga 3 minggu hingga 1 bulan. Yang ketujuh, perbezaan pakaian antara Malaysia dan Indonesia. Di Malaysia, biasanya kaum lelaki akan memakai pakaian tradisional baju Melayu, sementara kaum wanita akan memakai pakaian tradisional baju kurung, baju kebaya, pelbagai warna. Sementara di Indonesia, tidak ada pakaian tertentu khusus untuk sambutan Hari Raya. Walau bagaimanapun, majoriti umat Islam akan memakai pakaian berwarna putih kerana ia merupakan lambang kesucian sesuai dengan sambutan 1 Syawal. Biasanya kaum lelaki memakai baju koko. Jadi kalau di Indonesia itu Yang baca ke-8, guys, solat tapi Idul Fitri. lebih ke baju putih. Berbeza di Malaysia yang hanya solat di masjid. Indonesia tidak hanya bersembahyang di masjid. Kebanyakan masjid besar di bandar akan mengadakan solat di padang ataupun lapangan terbuka. Ada juga bahkan solat di jalan raya, sehinggakan sesetengah jalan raya di kota besar seperti Jakarta tutup. Yang ke-9, rumah terbuka atau halal bihalal. Apa itu? Rumah terbuka di Indonesia hanya untuk ahli keluarga terdekat serta sahabat yang rapat. Berbanding di Malaysia, penganjuran rumah terbuka dibuat untuk semua warga di kampung yang sama. Oh, okey. Maknanya satu Sungguh kampung lah. pun begitu, di Indonesia ada sebuah tradisi halal bihalal. Ia seakan-akan majlis sambutan hari raya, namun biasanya diadakan di peringkat pejabat atau kantor, persatuan, kampung, peringkat nasional atau wilayah. Bahkan dianjurkan oleh parti politik tertentu. Dan sedangkan di Malaysia, majlis umpama halal bihalal diadakan besar-besaran pada hari pertama sahaja, iaitu rumah terbuka anjuran parti pemerintah atau dipanggil rumah terbuka Perdana Menteri. Yang ke-10, Raya sebulan di Malaysia. Di Malaysia, hari raya menjadi kelaziman diraikan sampai sebulan. Umat Islam di Malaysia lebih bulan ni. menjadikan Syawal sebagai tempat untuk sampai 1 bulan bernostalgia, katanya. bermain perasaan dan feeling, terutama melibatkan orang tersayang. Sebab itulah lagu-lagu raya di Malaysia juga lebih banyak dan sudah turun-temurun dimainkan. Okey. Berbeza di Indonesia, Lebaran meriah hanya pada minggu-minggu pertama. Setelah itu, raya Indonesia hidup seperti sedia kala. Walaupun masih banyak juga kedai yang masih tutup kerana tuan kedai masih mudik di kampung. Meskipun ada perbezaan kecil dari sambutan Hari Raya Idul Fitri, apa yang penting, perayaan ini bukan hanya pada budaya dan adat tahunan semata-mata. Akan tetapi, Idul Fitri atau Lebaran merupakan sebuah ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam. Dia adalah waktu untuk mengeratkan tali silaturahim di kalangan keluarga juga masyarakat Islam tanpa mengira keturunan atau latar belakang agama. Sekian saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton dan selamat Hari Raya Idul Fitri. Okey guys, jadi itulah bezanya antara raya di Indonesia dan raya di Malaysia. Jadi kalau di Indonesia itu bazar Ramadan memang tak ada, meskipun banyak orang yang meniaga, tetapi orang yang meniaga itu masing-masing, tak ada perkumpulan macam di Malaysia bazar Ramadan macam tu kan. Jadi setiap kawasan ataupun setiap kampung di Malaysia itu pasti minimal ada satu bazar Ramadan macam itulah. Jadi setiap kawasan ataupun setiap kampung atau setiap daerah pasti di Malaysia itu semuanya ada macam tu guys bazar Ramadan. Dan juga kalau di hari raya di Malaysia itu 1 bulan full. Jadi 1 bulan full sebab dekat sana orang-orang tu lebih menghidupkan momen-momen nostalgia macam itulah. Okey, jadi itu sajalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.